Okey, seterusnya kita nak tengok struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Okey, untuk serangga, dia berbeza daripada organisma lain yang kita nak belajar lepas-lepas ni. Serangga ni sebab dia tak ada darah. Jadi sistem respirasi dalam serangga namanya sistem trakea. Ya, tolong highlight kat sini lah. Nama sistem respirasi untuk serangga adalah sistem trakea. Kalau macam, okey ni sistem trakea. Contohnya macam ni, kita tengok sini ya. Tengok ni balik. Ini manusia kan? Ini sistem respirasi kita. Sistem respirasi kita namanya tak ada nama lah. Nama memang sistem respirasi lah. Kita sebut sistem respirasi. Okey, kita bayangkan macam ni lah. Tapi kalau untuk serangga, contohnya macam ni. Ini adalah sistem respirasi dia. Tapi sistem respirasi dia namanya sistem trakea. Dia ada nama. Sistem trakea. Okay, kita tengok sini. Okey. Jadi untuk nota sistem respirasi serangga, saya nak buat macam ni. Tulis nota ni. Tolong tulis. Ni tulis sebagai nota. Tulis nota. Okey. Kita tengok sistem trakea merupakan sistem pernafasan serangga. Okey. Ataupun sistem respirasi serangga lah. Sebenarnya merupakan sistem respirasi serangga ni. Kita tukar sini. Merupakan sistem respirasi serangga. Respirasi serangga. Okey, pada toraks dan abdomen, serangga dia ada 3 segmen. Kepala, toraks, abdomen. Okey. Kepala, toraks, abdomen. Kan? Serangga kan? So, pada toraks dan abdomen, terdapat liang kecil yang kita panggil spiracle. Kat sini ada liang kecil yang kita panggil spiracle. Liang-liang. Liang-liang yang kita panggil spiracle. Lubang lah. Okay. Spiracle ni membolehkan udara masuk ke dalam suatu sistem tiub udara yang disebut trakea. Okay, macam ni. Kita tengok gambar macam ni. Yang ni. Kita tengok sini. Okey. Jadi ni, lepas awak tulis nota ni, tulis yang ni pula. Kena tulis ni, nota. Ni nota. Okey. Jadi, situ awak, itu ni adalah spiracle. Tengok sini, ni adalah spiracle. Spiracle yang ni. So, kat sini cikgu buat kotak kan? Cikgu buat kotak. Cikgu nak suruh awak tulis ni. Spiracle ni apa dia? Spiracle membolehkan. Spiracle adalah liang kecil. Awak tulis itu, spiracle adalah liang kecil supaya udara masuk ke dalam suatu sistem tiub udara yang disebut trakea. Okey. Lagi sekali saya ulang. Spiracle ialah liang kecil untuk udara masuk ke dalam suatu sistem tiub udara yang disebut trakea. Ini spiracle. So, tulislah kat sini. Tulis kat sini, spiracle tu apa dia? Ini adalah trakea. Ini trakea. Spiracle, okey. Ni spiracle. Spiracle ni lubang saja. So, udara akan masuk kat sini. Oksigen akan masuk ke dalam trakea. Okay, ni trakea ni. Inilah trakea. Okey. Ni pun trakea. Ni trakea. Ni semua yang cikgu highlight ni trakea. Ni trakea. Sistem tiub kat dalam badan serangga tadi. So, trakea ni ada kotak kan? Okey, trakea tu, awak tulis apa kat sini? Tulis yang ni. Okey, awak tulis ni. Trakea bercabang untuk membentuk
salur yang lebih halus disebut tracheol. Benda ni tulis kat sini. Okey. Lepas tu tracheol. Tracheol yang mana? Tracheol tu yang ni. Ni. Yang cabang yang lebih halus ni. Ni tracheol. Yang cikgu highlight ni tracheol. Ni tracheol. Dia cabang trachea. Cabang trachea yang lebih kecil. Ni. Yang macam jari apa? Ayam ni kan. Kuku ayam ni. Ni tracheol. Okay. Yang cikgu highlight ni tracheol. So, sini tracheol. Tracheol adalah merupakan permukaan respirasi ataupun struktur respirasi untuk serangga. Okay. Sistem respirasi serangga nama dia sistem trachea. Kalau orang tanya sistem trachea tu macam mana? So, awak kena lukiskan benda ni. Kena lukis. Saya tak mau foto stick. Saya nak awak lukis dengan tangan. Okay. Lukis benda ni. Ini adalah sistem trachea. Okay. Dia ada spiracle. Dia ada trachea. Dan dia ada tracheol. Tracheol adalah merupakan permukaan respirasi untuk serangga. Okay. Apakah ciri-ciri yang menjadikan dia sebagai permukaan respirasi? Okay. Kita tengok ciri-ciri dia. Okay. Ciri-ciri dia kita tengok yang pertama. Ambil yang ni. Saya baca, trachea bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang disebut tracheol. Tracheol merupakan permukaan respirasi. Okey, antara ciri-ciri yang ada pada tracheol, yang pertama, tracheol itu banyak. Bilangan tracheol adalah banyak. Bilangan tracheol yang banyak. Bila dia banyak, bila tracheol tu banyak, jumlah luas permukaan adalah besar. Bila benda tu banyak, dia halus. Tapi dia banyak. Jadi ini menyediakan jumlah luas permukaan yang besar. Banyak permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Tracheol tu banyak. Okey, macam ni. Tengok sini ya. Satu tracheol akan bersambung dengan satu sel otot. Okey, saya padam ni. Okey, tengok sini. Satu tracheol dia akan bersambung dengan satu sel otot. Satu tracheol, satu sel otot. Satu tracheol, satu sel otot. Macam ni lah. So, dia direct. Satu tracheol terus pada satu sel otot. Satu tracheol dia akan jumpa satu sel otot. Satu tracheol, satu sel otot macam tu. Yang ni adalah sel otot. Maksudnya dia tak perlukan darah untuk mengangkut oksigen. Dia macam satu terusan yang terus daripada spiracle, masuk ikut trachea, masuk ikut tracheol, dan oksigen tu terus sampai dekat sel otot. Jadi tracheol ni kena banyak. Sebab sel otot kan banyak. Jadi berapa banyak sel otot ada, jadi tracheol pun banyak tu lah. Jadi tracheol ni banyak. Bila tracheol ni banyak, jumlah luas permukaan tu jadi besar. Bila jumlah luas permukaan tu besar, ini memudahkan pertukaran gas berlaku. Memudahkan oksigen tu sampai. Bilangan tracheol yang banyak. Okey. Ciri yang kedua, dinding tracheol tu lembap dan nipis. Dia nipis dan dia lembap. Bila nipis, membolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel, manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam tracheol dengan cepat. Dia nipis dan lembap. Okay, contohnya macam ni. Okey, ni nanti awak tulis ni, Okey, saya terangkan macam ni. Okey, ni adalah trachea. Ni adalah tracheol. Tracheol ni adalah cabang daripada trachea. Satu tracheol akan
berhubung dengan satu sel otot. Satu trakeul, satu sel otot, satu trakeul, satu sel otot. Jadi kan, kat sini ni, okay, kita highlight sini lah. Dia kata apa tadi ni? Dinding trakeul nipis dan lembab. Dinding dia ni nipis. Ni. Nipis dan lembab. Bila nipis, oksigen senang nak masuk. Ni kata ni oksigen. Oksigen tu senang nak masuk. Sebab nipis. Lagi satu, lembab. Pasal apa kena lembab? Sebab oksigen ni, contoh ni, oksigen ni sebelum dia nak masuk, dia kena larut dahulu. Contohnya, color lain. Color hijau. Ini adalah lembapan pada dinding trakeul. Jadi, oksigen tu sebelum dia nak masuk, dia kena larut. Oksigen kena larut dalam lembapan tu. Bila dia dah larut, baru dia boleh meresap masuk. Faham tak? Macam mana saya nak terang? Okay, saya lukiskan lagi satu yang besar, bagi awak jelas. Okay, contohnya macam ni lah. Contohnya saya lukis ni. Okay, ini trakeul. Ini sel otot. Okay, ni dinding ni kan. So, dekat sini ni ada banyak lembapan, ada banyak uap air. Lembab. Ada cecair. Jadi oksigen ni dia datang, sebelum dia boleh larut, dia kena larut dulu. Oksigen perlu larut dahulu dalam cecair tu. Oksigen perlu larut dahulu dalam cecair. Oksigen perlu larut dahulu dalam cecair pada trakeul. Jadi bila dia dah larut, baru dia boleh meresap dengan mudah. So dia tak boleh terus meresap, dia kena larut dulu. Jadi sebab tu lah pembukaan respirasi tu kena lembab. Bila lembab, maksudnya ada cecair. Jadi oksigen tu dia kena larut. Bila dah larut, baru dia boleh meresap masuk. Jelas tu. Tengok sini. Kat sini pun ada tulis. Trakeul mengandungi cecair yang melarutkan gas respirasi dan membekalkan permukaan lembab bagi pertukaran gas. Okey, yang tu. Jadi untuk struktur respirasi serangga, lagi sekali cikgu ingatkan, tulis nota yang ni, dan seterusnya saya nak awak salin gambar rajah ni dan isikan kotak-kotak kosong tu. Spiracle tu apa dia? Cikgu dah bagi tahu tadi. Trakeal tu apa dia? Trakeul adalah merupakan permukaan respirasi. Dan apakah ciri-ciri yang menjadikan trakeul itu sebagai permukaan respirasi? Boleh refer muka surat 129. Lagi satu. Kat dalam buku ni, buku teks dia kata serangga, setengah serangga ada, setengah serangga ada kantung udara. Ni kantung udara ni. Macam ada pundi-pundi udara lah kat dalam badan dia tu. Dalam sistem trakea dia. Tapi tak semua. Setengah je. Jadi kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Dia macam kantung yang standby udara lah. Jadi kalau kata serangga tu tak sempat ambil daripada luar, dia dah ada standby yang kat dalam tu. Contohnya macam kat rumah kita kan. Selain daripada ada 1 tong gas, kita mungkin ada 3-4 lagi tong gas kat rumah kita standby. Jadi kalau gas tu habis, kita tak payah beli, just pakai yang standby tu. Macam tu lah.
serangga ni dia ada bekalan udara yang dah siap-siap dalam badan dia. Jadi boleh percepat lah bekalan oksigen tu akan menjadi lebih cepat dan mudah, kan? Dia dah ada simpanan dalam badan dia sendiri. Okey, jadi ingat yang tu tulisan tu. Yang ni boleh tambah sikit kot. Setengah serangga mempunyai kantung udara. Yang ni awak boleh tambahkan dekat sini lah. Tambah dekat sini kantung udara. Tambah sikit Okey. Rasanya untuk serangga ni kita tak banyak sangat kita nak bincang. Nanti kita nak tengok sistem respirasi haiwan lain pula.